Hello, Assalamualaikum guys. So, welcome back to season 2 podcast Serabai bersama saya Akiru, Akil dan juga rakan host. Okay. Muaz, perkenalkan diri. Hai, nama aku Muaz. So, aku adalah host bersama dengan Akil untuk podcast Rabai. So, okey lah. Aku rasa kali ni dah season 2 kan? Ya, Kali betul. ni Season 2. Seminggu kita rehat kejap. So, kita masukkan season 2. Dan untuk season 2 ni insyaAllah lah kita punya tajuk pun mungkin akan berubah. Dan juga cara pun mungkin akan berubah sedikit. Tak tahu macam mana. Tengok dulu. Okay. Tapi apa-apa pun. Muaz, dipersilakan. So, kita cerita pasal guest minggu ni lah, Akil. Ya. So, macam ni kan. Basically, kita bagi tahu tajuk lah. Tajuk minggu ni adalah tajuk Flat Earth versus Globe Earth. So, Ya, guest betul. kita pada hari ni adalah seorang lecturer yang daripada Uni KL. Dia lecturer aerospace. Nama dia adalah Encik Azli Mohsin. So, sebelum aku perkenalkan dia, Gil, biar aku cerita dulu, Gil. Macam mana aku boleh jemput guest ni, Gil. Okay, boleh. Dipersilakan. Okay. So, basically, Encik Azli Mohsin ni sebenarnya adalah kawan kepada mak aku. And sebenarnya juga, masa aku serendah, aku punya ex-classmate, ayah dia, inilah Encik Azli lah, ayah dia. And tiba-tiba, baru-baru ni kan aku ada buat YouTube kan. So, betul. dia dikatakan lah beliau ni adalah salah seorang kawan YouTube pertama aku lah. Sebab content creator ni. betul. Kata-kata juga Jadi aku tahun ni masa awal tahun asal bulan berapa tak ingat, aku start lah rapat dengan Encik Azli ni. Kita orang selalu share pasal YouTube lah. And aku dapat tahu pada Encik Azli ni, dia ada cerita kat aku, Gil. Dia kata dia ada masuk satu grup ni, grup Globe Earth versus Flat Earth Malaysia. Dia dah masuk tu dah 3 tahun lagi. Sekarang dah 3 tahun. Dia antara orang-orang yang terawal lah, yang lawan orang Flat Earth kat dalam grup ni. Jadi itu yang aku fikir macam, kalau dia boleh jadi guest kita, boleh perform ni, Gil. Lain-lain lah, kan? Betul. Setuju. Kan? So, inilah hari ni, Gil. Inilah episod dia, Gil. Episod pertama kita. Okay, so Cik Azli. Cik, okay. Boleh perkenalkan diri. Allahu Akbar. Terima kasih semua. Macam mana saya nak sebut ni? Muaz saya kenal. Yang lagi seorang ni Akiru ya? Panggil Akil boleh je. Akiru ingat macam Jepun ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama saya Azli Mohsin. Betul lah macam Muaz. Saya pun kenal Muaz ni lebih kurang tak sampai 6 bulan pun rasanya secara rapat lah. Jadi betul lah macam Muaz cakap, kita kenal melalui YouTube dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya latar belakang saya ni dah boomer sangat lah sebenarnya panggil pakcik pun, tapi tak apa untuk ni. Jadi saya belajar di US tahun 1985 hingga tahun 89 lah. So saya punya first jurusan pertama saya adalah Bachelor of Science in Aircraft Maintenance Engineering. Tapi saya dapat tamatkan dalam masa 3 tahun. Saya ada balance 1 tahun lagi. Saya buat second degree saya dalam Aerospace Engineering lah. Tak banyak lah kan, sebab banyak transfer subjek dan sebagainya. Jadi dalam masa 4 tahun setengah saya ada double degree lah. Saya memang passionate pasal aerospace ni sejak kecil lagi sebenarnya. Dah tingkatan 3, tingkatan 4 kalau tak silap saya. Pernah baca satu buku di library sekolah saya dulu. Saya ingat lagi ada satu perenggan yang very fascinating. Dia tulis jarak bintang yang terdekat dengan bumi adalah seandainya anda nak sampai esok, anda sepatutnya dah lancarkan roket anda yang berkelajuan 28,000 km per hour ni 3,000 tahun yang lepas, ada kata macam tu. Jadi maknanya itu bintang yang terdekat ya. Kalau bintang yang terjauh macam mana? Jadi kat situ saya minat bidang astronomi dan lagi satu, ayah saya mempunyai satu khazanah kitab yang saya masih ingat lagi. Tajuk kitab tu Samudra Al-Fatihah. Jadi
Samudra Afrika tu pun banyak juga menceritakan tentang keajaiban angkasa lepas lah. Jadi kat situ saya minat dalam bidang astronomi lah sedikit sebanyak. Jadi yang pasal grup yang apa ni Muaz bagi tahu tu memang betul lah. 3 tahun yang lepas saya terjebak masuk ke dalam grup tu. Kita panggil grup tu FE versus GE lah, Flat Earth versus Global Earth. So itu sedikit sebanyak latar belakang saya lah. Okey. So teruskan silu lah. Okay, kita teruskan lah persoalan lah. Kita teruskan je yang soalan. Okey, insyaAllah. Mana saya boleh jawab, saya cuba. Okay, buat pengetahuan ni, Encik Azli dia dah ajak saya lah masuk grup FB tu. Tapi saya tak follow sangat lah. Cuma saya nampak lah yang dia memang still maintain. Setiap minggu saya akan nampak dia punya post dalam grup ni. Yalah. Tu saya nak tanya Encik Azli lah. Saya. Macam mana, siapa ataupun macam mana Encik Azli boleh masuk dalam grup ni? Siapa yang tunjukkan Encik Azli dalam grup? Dia sebenarnya saya masuk secara tak sengaja 3 tahun lepas. Waktu tu saya mula cuba menerangkan tentang konsep FEGE ni kepada seorang siapa nama dia? Suami Saan suami bekas kumpulan intim tu kan? Tahu tak? Oh, Suhaib Saad. Suami Ya. Saan. Jadi waktu tu saya terbaca di dalam satu akhbar mengatakan dia adalah salah seorang Flat Earth lah. Jadi saya pun mengikuti Facebook dia. Sebenarnya Suami Saan ni yang baik, saya harus puji lah. Suami Saan ni dia ada juga kebaikan ni, yang mana anak-anak yang dididik tu Masya Allah memang bagus lah in terms of dunia-dunia bacaan Quran, dah pandai hafal ni. Saya yang saya bagi kredit lah. Tapi bila masa dia bercakap tentang dunia sains, saya rasa sangat-sangat salah lah. Sebab itu yang kita faham. Jadi saya cuba menerangkan kepada dia, saya ingat lagi dalam first sentence saya terangkan tu berpanjang jela, dengan selamba je saya tak boleh nak balas the second comment. So rupanya saya telah di ban. Saya tak tahu apa terjadi dengan post saya. So selama saya berkecimpung dalam Facebook, saya aktif dalam Facebook. Saya first Facebook saya adalah 11 tahun yang lepas. So this happened 3 tahun yang lepas. Jadi saya terpaksa create fake account nak tengok apa yang terjadi pada account saya yang sebelumnya. Account saya dah di-delete dan di-block. Jadi bila saya masuk second, saya cuba menerangkan apa yang saya terangkan yang pertama tu pun, fake account saya tu pun juga di-delete dan di-block. Jadi jawapannya memang apa juga yang saya menjawab tidak bersetuju dengan pendapat beliau akan block dan delete lah. Jadi saya ingat lagi ada seorang yang nampak saya kat dalam post tu, dia tengok saya masuk keluar, dia PM saya, marilah join dekat grup FEGE tu lah. Ini 3 tahun lepas ni. So bila saya masuk grup FEGE, saya nampak dia macam tak adalah orang nak delete dengan nak block dalam grup kan. So everybody can give any of their opinion. Tapi waktu saya buat penjelasan tu pun saya perasan grup ni rupanya dia orang macam kenal each other kan. Dia orang cara dia bercakap, cara dia orang berbahasa, saya rasa macam dia orang ni dah kenal each other for quite some time. So rupanya grup FEGE tu dah wujud 7 tahun yang lepas. Dah lama. So by the time saya masuk, grup tu dah 4 tahun establish dan orang yang sama masih argue benda-benda yang sama. Jadi saya kata kalau macam ni, saya teringat lagi waktu tu, saya ingat lagi, maknanya kalau aku stay dalam grup ni lagi 3 tahun pun masih takkan berubah. Which bila saya reflect balik sekarang selepas 3 tahun saya masuk grup tu, memang betul. Cuma bezanya sekarang dia punya apa semua dia tak sama je. Dia akan sama, dia berulang-ulang. Jadi by now saya dah expert dah soalan-soalan tu kan. Apabila orang baru ataupun tak tahulah orang baru ke atau orang lama masuk dengan menggunakan fake account yang baru kan. Saya soalan tu dah jadi lali lah. Bagi saya dah masak lah soalan tu, bukan first time dan dah cukup banyak kali. So itulah dia punya story. Tapi
saya sebenarnya tak heran pada mereka-mereka yang tak nak faham ni. So saya punya prinsip sebagai akademik, sekiranya mereka nak faham, siapa-siapa nak faham, I'll be there lah to explain benda tu. Okey, itu je lah saya punya ni. So kiranya dah selepas 3 tahun ni Encik Azli rasa macam Encik Azli nak tukar style punya penyampaian tu yang Encik Azli buat YouTube, betul Encik Azli? Ya, itu yang sebabnya kita dalam 3 bulan si Muaz for the past 3 months kita baru masuk YouTube. Itu salah satu daripada tujuan saya lah kenapa saya masuk YouTube, nak explain. And in fact sebenarnya dalam YouTube sebenarnya banyak ada negara-negara maju dia dia buat benda yang sama lah, tapi dia dalam English lah kan, FE versus GE dan sebagainya. Itu yang seronok nak cerita tu. Sebab kalau InsyaAllah kalau English lagi dia orang macam tak percaya orang English. Ya, betul. So kita start daripada ke dalam sikit lah, teknikal sikit lah. Macam mana startnya wujud pahaman Flat Earth ni, Encik Azli? Sebenarnya mungkin soalan yang better ditanyakan adalah di mana datangnya pemahaman Global Earth. Sebab kalau daripada sejarah hidupnya manusia dan sebagainya, katalah macam kita tak masuk sekolah kan, definitely kalau kita lahir tak ada siapa bagi tahu kita tentang bumi ni, definitely kita tahu daripada pemerhatian dan pemahaman kita yang tidak melalui akademik, kita akan kata bumi ni adalah flat. Jadi sebenarnya selama-lama ni nanti saya akan mention berapa tahun, adalah pemahaman orang adalah bumi ni adalah flat. Jadi cuma lebih kurang saya rasa lebih kurang 2200 tahun yang lepas. 2200 tahun yang lepas sebelum kita ni ada filosofer ataupun scholar yang daripada Greek, Arab pun ada, tapi saya rasa dia started daripada Greek, mendapati bahawa bumi ni tak boleh jadi flat sebab tenggelamnya kapal atau bukan tenggelam lah, apabila bumi ni melengkung, apabila kapal menjauhi daripada daratan, horizon, lama-lama kita akan nampak tiang dan sebagainya tu kan. So, ini kita ada belajar kan. Jadi daripada situ kemuskilan kenapa dia tak nampak kapal tu secara keseluruhan when the ship is at the far distance. Pada masa tu adalah akan wujudnya lengkungan bumi ni. Tapi kalau dengan lebih matematik ni sekali adalah pada 2200 tahun yang lepas, astronomer Greek philosopher nama dia Eratosthenes, dia in fact dia dapat mengira curvature bumi ni bersebabkan dia hairan kenapa pada certain bulan, be exact pada bulan Jun pada masa tu di Greek, bayang-bayang berada di atas kepala betul-betul. Dalam sains kita panggil fenomena tu sebagai solar solstice, waktu which is matahari berada di atas kepala. So dia tengok bayang-bayang bentuk matahari di dalam perigi adalah betul-betul clear bulan matahari. So maknanya matahari tu betul-betul di atas kepala. Jadi pada masa tu di saya tak ingat apa nama Sain kalau tak silap nama tempat tu, pada Jun matahari itu memang betul-betul atas kepala. Tapi pada satu jarak yang lain, iaitu di Alexandria, which is lebih kurang 500 km ke utara daripada Bandar Sain tu, bayang-bayang masih wujud. So kenapa dekat tempat dia tak ada bayang-bayang, tapi 500 away daripada tempat dia bayang-bayang tu wujud. Jadi dengan mengira berapa degree bayang-bayang tersebut kan, in fact waktu dia buat pengiraan tu ada dalam 7.18 degree bayang-bayang, which is dia tak ada, kat sana ada. Lepas tu take account ada jarak antara saya dengan Alexander ada 500 km. Daripada situ dia dapat mengira bahawa bumi ni ada lengkungan curvature ataupun dalam bentuk curvature ukur lilit sebanyak 40,000 km. So sebenarnya calculation ni tak berapa tepat. Dia off by 8% daripada nowadays calculation. Tapi itu tak penting. Yang penting adalah method dan understanding dia yang
Kenapa dia tak ada bayang-bayang? Some distant away ada bayang-bayang menyebabkan adanya curvature dan dia boleh kira 40,000 km. Itu dah pemahaman yang terawal 2,200 tahun yang lepas. Tapi kalau kira kalau Yeah. macam kalau flat earth, macam mana diorang performan diorang dalam malam dengan siang? Kalau macam globe earth kita boleh faham betul, lah kan. Betul. Jadi untuk pemahaman daripada flat earth, dia kata bahawa bulan dengan bumi itu bulan dengan matahari itu adalah dua objek yang sama in term of size. In fact kalau kita tengok pun memang about the same size. Dan salah satu adalah support to each other. Maknanya satu menerangi dan satu sebenarnya kalau ikut konsep dia adalah matahari menerangi, tapi dua-duanya berada seumpama dua tu bergerak di atas bumi secara pusingan lah. Dia kejar-mengejar lah antara satu sama lain kan. Jadi bila matahari timbul, bulan the other side of the earth or something like that lah. Tapi sebenarnya kalau you faham, kalau you perasan, sebenarnya bulan masih boleh dikelihatan waktu pagi, betul tak? Perasan tak ada masa-masa kita boleh nampak bulan waktu pagi? Betul. Santas ada lah nampak kan. Itu sebenarnya itu dah menunjukkan bahawa jarak bulan adalah lebih dekat daripada jarak matahari, sebab kita boleh nampak bulan ada serta-serta masa, in fact pada siang hari. Kat situ dah menunjukkan bahawa ketidakbetulan fahaman flat earth tu. Tapi kalau ikutkan lah kan, diorang ni yang kebanyakan flat earth dalam grup ni lah, diorang pemahaman sains diorang tu, diorang dah bagi diorang betul sains. Kan? Betul. Tapi kita pun bagi kita globe earth ni pun sains. Betul. So, macam mana kita nak differentiate sains dengan diorang yang sains yang globe earth ni? Sebab kalau saya lah sendiri jadi flat earth kan, saya ada argument saya nampak macam sains tau, tapi kalau betul. Mana tu? Ada argument dia yang it seems logic, tapi sebenarnya nanti saya bagi tahu apa yang definisi bahawa human punya sense adalah bad data collector. Saya bagi tahu yang human sense is bad data collector. Kita ada 5 dera dan 5 dera kita ni sebenarnya bad tu tak berapa nice word lah. Actually mungkin saya kata not correct data collector lah. So maksud dia begini. Poor data collector lah. Poor data collector lah. Kalau kita letak pemahaman kita kenapa mereka berfikir cara mereka kan. Mereka punya fundamental question adalah apabila kita tengok laut contohnya kan, kita tengok horizon kan, kita always nampak horizon tu flat, betul tak? Betul. Ataupun dengan kata lain, apakah cara untuk mengira atau mengetahui meja ni adalah data? Kita akan gunakan satu alat yang kita panggil water gauge, betul tak? Yang kalau orang bertukang tu kan, dia letak ada alat penimbang. Macam ada yang stable tu stable penimbang tu. Tengah tu ada bubble. Ada bubble tu kan. Okay. Jadi kalau ikut pemahaman ataupun understanding tu, sebenarnya apakah fungsi penimbang tu? Penimbang tu gunanya untuk menentukan contohnya meja ni adalah data, betul tak? Jadi kalau kita tengok water level horizon, kita always nampak ia adalah data. Right. Jadi persoalan yang selalu mereka bertanyakan, tunjukkan macam mana air boleh melengkung. Air laut tadi tak melengkung, betul tak? Jadi kita tak salahkan mereka sebab betul lah. In fact kalau kita tengok where else, kita tengok air laut tu is always mendata. You pergi menjarakkan diri you satu batu daripada yang position you sekarang kan, you akan nampak masih air laut mendata. You menjauhkan diri you lagi 10 km away daripada position you yang awal tadi pun you akan masih nampak air data. Jadi wherever you see the ocean water level, horizon is always menata. Jadi kat situ pemahaman mereka kata that for that reason mestilah bumi ni adalah data secara keseluruhannya. Jadi kita betul tak? Faham tak? Logik tak? Faham tak? Boleh jadi make sense lah. Make sense, betul tak? Jadi soalan yang selalu dia tanyakan kepada kita, sifat air tu, sifat dia adalah data.
even air laut yang luas tu will be seen data. Jadi kat mana wujudnya lengkungan air laut tu? Jadi kalau saya lah tanya balik soalan ni kepada kamu semua, macam mana kamu cuba nak menjawab soalan ni sendiri? Oi. Akil mungkin. Macam logik betul tak statement mereka kan? So macam ni ke? Kalau kau jawab apa Gil? Entahlah, kalau dah kalau sekejap. How about kalau kita tak benda dekat tempat tu, benda dekat laut. Macam kalau kita tak kapal ke, kan lama takkan kapal tu datang, kapal tu mesti akan hilang tadi kan? Hilang. Kalau bumi tu betul-betul flat, memang like what Fred said, kapal tu mesti akan maintain sampai tak ada. Kapal tu akan at some point dia akan hilang. Sebenarnya argument tu argument yang masih tak habis-habis didebatkan. In fact, mereka ada buat eksperimen ni di mana mereka layarkan satu kapal yang ada layar dan kapal layar tu ditandilkan dengan garisan-garisan. Jadi kapal layar tu menjauh dia tengok garisan tu akan hilang lah maknanya kan. Cuma kita akan nampak yang atas, katalah merah, biru, hijau, kuning contohnya kan. Kita akan nampak. Tapi eksperimen ni dipertikaikan juga oleh pihak-pihak Flat Earth mengatakan kapal tu hilang disebabkan apa yang dikenali sebagai atmospheric refraction ataupun pembiasan cahaya daripada mereka. Jadi mereka menafikan eksperimen tersebut sebab mengatakan bahawa wujudnya pembiasan cahaya yang menyebabkan kapal tu kelihatan tenggelam. Jadi itu dia punya argument balik lah. Dia tak percaya sains, tapi dia gunakan sains untuk backup dia punya argument. Ya betul. Betul. Jadi dalam sains ataupun dalam argument kita panggil itu sebagai cherry picking lah. So dia hanya memilih apa juga sains yang support dengan dia punya belief. Setuju. Okay, jadi in fact kalau dia nak argue pasal refraction, kita boleh discuss dengan dia topik Snell's Law. Snell's Law adalah regarding pasal light refraction disebabkan oleh atmosphere. Kita ada konsep Snell's Law form 5 kita belajar dulu. Tapi mereka tak nak mention pasal this one. They just mention sebab tak ada due to the refraction. Tapi how it's work, they never come back to us lah on that matter. So macam Encik Azli kata tadi kan, diorang ada juga bagi argument sains. Betul. Kiranya daripada apa yang Encik Azli kata, kebanyakan argument diorang bukan daripada sains lah. Dia memilih sains yang dan dia manipulate sains. Mungkin the word yang boleh saya gunakan, dia manipulate word. Dia masih nak menggunakan sains tapi dia menunggang. Ya. Dia menunggang sains. Menunggang sains. Biasa kami gunakan statement dia menunggang agama sebenarnya. Tapi menunggang sains belum ada lagi. Okay. Tapi betul lah tu. Dia menunggang sains tu. Tapi kalau daripada argument agama pula. Wow, ini adalah satu yang memang sebenarnya susah saya nak menjawab sebab satu bukan bidang saya, tapi saya akan cuba menjawab dan saya sebenarnya personally saya tak berapa minat nak bincang pasal relation dengan agama sebab dia jatuh kepada tafsiran. Jadi selalu saya nasihatkan kepada siapa-siapa lah kan, sebab kita tidak arif tentang tafsir. Jadi saya lebih suka membiarkan ahli-ahli tafsir yang mentafsir ini semua. Jadi in fact kalau you Google contohnya mufti.com regarding arah kiblat, you boleh type sekarang mufti.com mengenai arah kiblat. Di mufti.com stated bahawa arah kiblat adalah arah lurus menghadap ke kiblat dan jarak tu adalah berlaku pada lengkungan bumi pada jarak yang terdekat. Ada statement tu you boleh type dalam YouTube. Jadi
In fact dalam Mufti sendiri pun mengakui bahawa wujudnya lengkungan bumi ni, dan kita menghadap ke kiblat arah yang terdekat lah. Jadi kalau dalam pemahaman ataupun kepercayaan Flat Earth, dia satu benda yang sangat-sangat mereka pertahankan adalah sekiranya bumi ni datar, kiblat akan wujud satu arah saja. Jadi bila dia argue pada grup-grup GE, Global Earth, dia kata kalau bumi ni bulat, bila you menghadap ke kiblat, you menghadap ke depan pun you akan jumpa kiblat, dan kalau anda semayang menghadap ke belakang 180 degree pun anda akan menghadap ke kiblat juga. Betul tak? Betul. Jadi kat situ dia kata kiblat awak akan jadi dua contohnya. Dia kata pada Global Earth lah. So mana mungkin kiblat akan ada dua arah? Tapi kalau kita tengok pada mufti.com mengata bahawa arah kiblat adalah jarak menghadap ke kiblat pada jarak yang terdekat. Maknanya kalau kita menghadap ke belakang masih jumpa boleh kiblat, tapi itu adalah jarak jauh. Yang jauh. Jadi kat situ in fact mufti dan ahli pandai ugamawan pun tak ada kontradik dengan sains dan Global Earth ni. Jadi agama nak jaga cerita kalau kita bagi argument pasal agama ni, dia ada kena dengan belief lah kan, Cik Azli? Betul, dia ada belief. So ni sekat Akil, bila aku selalu sembang atau selalu bicara sembang dengan Cik Azli ni kan, dia ada bagi tahu aku Akil pasal belief system ni. So boleh tak Cik Azli cerita dulu pasal belief system yang Cik Azli daripada pandangan Cik Azli sini? Okey, itulah sebenarnya apabila kita cakap belief and understanding, itu adalah dua benda yang berbeza. Bila kita believe, bila kita fall into the belief, sebenarnya kita tak perlukan anything else. Kalau anda believe pada sesuatu, sebenarnya any other explanation does not mean anything anymore to you. Okay, so that is the belief system. Jadi dalam konsep sains ataupun dalam konsep yang kita katakan tentang Global Earth, Flat Earth ni, saya selalu mention pada mereka, don't look for the Flat Earth, but even don't look for the Global Earth, but look for the truth through science. Jadi sains adalah pemahaman, it is not about the belief system. So either you believe or you don't believe. Either you understand or you don't understand. That's all. Jadi dalam konsep bila kita kata Global Earth ni, kalau kita berbalik, kenapa laut tu dia nampak datar? Sebenarnya tadi saya mention bahawa manusia ni kita punya sense adalah poor data collector kan. How can you sure that data yang you nampak tu is 100.00000% data? Seandainya data tu wujud slightly curve, 0.0001% curve sekalipun, that 0.001% curve akan menyebabkan berlakunya Global Earth, GE. Cuma sekiranya you akan ada 100.000% flatness, barulah horizon you nampak tu adalah benar-benar data kan. Jadi sebab mata kita tak boleh nampak a slight of the curvature tu unless kita melihat bumi ni daripada jarak jauh. Kalau kita lihat satu objek pada jarak jauh, barulah kita nampak. Sebab bila kita dekat, bumi ni terlalu luas untuk kita punya mata dapat nampak curvature tersebut. Tapi apabila kita menjauhkan diri kita pada high altitude, maka barulah kita nampak the true bentuk bumi ni yang sebenar. And bersebabkan itu juga Flat Earth menafikan kewujudan outer space ataupun roket teknologi, sebab mereka tahu dengan wujudnya teknologi aerospace, satelit dan sebagainya, maka awak boleh nampak bentuk bumi ni. Jadi bersebabkan teknologi aerospace, satelit, roket itu boleh melihat bentuk bumi ni daripada kejauhan, jadi mereka terpaksa juga
dalam sains, dalam word kita kata debunk. Dia terpaksa menafikan yang menafikan mereka tu. Itu yang jadi pelik, yang saya cakap tadi, dia cherry picking. Sains mana yang menyokong dan dia ambil. Sains tak sokong, aerospace, roket, dia terpaksa tolak. Itu yang jadi apa? Yang saya cakap cherry picking tu. Mana yang dia suka untuk support dia punya belief system tu saja. Sebab saya rasa dia orang takut lah. Oh ya. Contoh misalnya kata saya ada faith kan. Saya ada belief saya. So bila ada orang letak satu bukti ke depan ni yang menggugat saya punya belief, saya takut. Betul. Saya akan cuba cari benda lain, bukti yang lain yang boleh support saya punya belief. Saya rasa mungkin ketakutan diorang tu lah kot yang membuatkan diorang susah nak terima benda macam ni. Tak tahulah kan, tapi itu yang saya nampak lah. Tapi kalau macam Cik Azli lah, Cik Azli dah selalu buat ni kan, dah 3 tahun. Betul. Diorang pun memang, Cik Azli nampak kan, yang diorang ni pun susah nak terima. Jadi Cik Azli fikir Cik Azli nak tukar buat YouTube. So apa sebenarnya Cik Azli nak masukkan YouTube yang lain daripada apa yang Cik Azli masukkan dalam FB? Okey, sebab bila kita dalam FB ni, saya kena typing kan, saya kena type. In fact, setelah 3 tahun saya dah tak berapa type, tak perlu banyak type lagi sebab saya boleh recall balik apa yang saya type sebelum-sebelum ni kan. Dia ada search key point kat situ. So bila kita search, saya tulis, saya dah post pasal topik solar radiation. So saya type balik solar radiation, semua saya yang my post regarding solar radiation will be appeared balik. So saya copy paste saya punya link tu, dan saya argue dengan mereka yang tadilah. Jadi cuma bezanya sebenarnya dalam typing ni, sebenarnya kalau you baca, dia subject to lead to misunderstanding juga. In fact dalam YouTube pun akan lead to misunderstanding. The best sebenarnya kalau belajar ni, you kena ada question and answer macam ni lah. This is one of the good conversation, two ways communication kan. So kalau dalam typing tu ada juga two ways, tapi dia tak ada feel kan. Dia tak ada feel. Jadi macam ni kita ada feel. In fact kalau kita ada face to face in real time dengan, saya boleh tulis grafik, formula dan sebagainya, itu lagi berkesan lah. Tapi saya nak menggunakan pendekatan yang berbeza lah, dan mungkin ini adalah salah satu cara pendekatan yang berbeza yang saya rasa sedikit sebanyak dapat membuka minda-minda mereka tentang kemuskilan Flat Earth dengan Global Earth ni. Okay. Sebenarnya Cik Azli takut ke dia orang ni berkembang? Komuniti Flat Earth ni berkembang? Saya rasa it is not healthy lah bagi saya. Sebab saya selalu debat kepada mereka begini. Sekiranya, dia ada satu statement sebenarnya dalam science talk dan sebagainya. Sebenarnya, in fact dalam Quran pun ada mention pasal ni kan. Bila kita nak rujuk suatu perkara, kita kena rujuk kepada ahli, betul tak? So seandainya, saya cakap seandainya Flat Earth atau Global Earth ni adalah salah, seandainya Global Earth ni adalah salah, mereka yang tahu salah pasalnya Global Earth ni adalah mereka yang belajar pasal subjek itu sendiri. Betul tak? Dan takkan saya tahu salah dan saya terus saya terus memperjuangkan apa yang salah tersebut. That is not the healthy exercise lah. Okay. So sekarang ni kita dah sembang pasal belief system, kita dah sembang pasal sains yang dimanipulated kan. So sekarang kita fokus pada Globe Earth lah. Sebab tadi kita banyak fokus pada Flat Earth kan. So cerita pasal Globe Earth lah. Apa selalunya argument yang menyokong Globe Earth ni, Cik Azli? Oh banyak sebenarnya. And in fact the purpose Globe Earth ni, maka wujudnya teknologi seperti satelit, teknologi seperti time dilation, itu subjek yang jauh lebih tinggi, tapi tak apa. Dengan fahamnya Global Earth ni, sebenarnya kita ada teknologi satelit. Kenapa satelit ini bergerak? Flat Earth tak percaya satelit kan, tadi saya cakap kan, dia orang tak percaya roket, dia tak percaya angkasa dan sebagainya. So in fact dia tak percaya satelit pun. So saya pernah argue pada mereka, kalau you tak percaya roket, maknanya you tak percaya satelit, sebab roket tu di mana kita lancarkan satelit kan.
Then apakah fungsi astrodish yang you ada kat rumah you? Astrodish itu menghadap apa ke langit tersebut? Betul tak? Mesti dia pointing something dekat angkasa lepas tu. Jadi kalau you from background science, dalam fizik kita ada belajar apa yang kita kenali sebagai geostationary satellite. Dekat certain far away daripada ground level kita ada satu orbit yang kita kenali sebagai geostationary orbit. Geostationary orbit adalah orbit di mana apabila kita letakkan anything there, termasuk satelit tu akan berada di position yang mana bila dia pointing, dia akan pointing at the same point on the ground. Jadi maknanya satellite dish yang kita ada, dia akan pointing pada satelit tersebut lah. Jadi satelit tu berada relatively umpama always atas kita, tak bergerak-gerak. You faham tak saya cakap apa? Geostationary. Dia bergerak ikut bumi ke? Dia pusing. Dia macam ni. Kalau orbit, if you understand orbit, katalah macam Syed Muzaffar. So saya lupa nak mention satu, saya rasa ini key point. Saya adalah salah seorang astronaut candidate sama dengan Dr. Syed Muzaffar. What? So saya tak tahu, saya tunggu kita je. So saya enroll for that program pada tahun 2002 saya enroll, tapi pada 2003 semua space program di dunia terpaksa ditangguhkan bersebabkan berlakunya Columbia disaster. Kalau you go to the internet, Columbia Space Shuttle disaster berlaku pada 2003 dan semua space agency program dia tidak launching. Jadi program astronaut angkasa Malaysia juga tergendala ataupun tertunda sehingga 2005. Jadi pada 2005 dia call back, saya been one of seorang daripada 12,000 candidate yang apply, dan dia orang buat screening, dia ambil 10%, jadi 1,200. Saya masih tersenarai. Kemudian dia buat selection marathon selection 20 km pula. Berapa saya tengok berapa kilometer, 5 km, 4 km dalam masa 20 minit. Saya masih tersenarai. So tapi the next tu saya fail lah sebab saya ada past medical history yang tak cantik. Jadi saya terkena. Jadi kalau you tengok sejarah, Dr. Syed Muzaffar was launched to the ISS, International Space Station, pada tahun 2007. Ini pun ada soalan yang boleh kita tanyakan nanti, apa pandangan Flat Earth dengan statement apa tu Syed Muzaffar tu kan. Jadi kalau you perasan, suami Saad pun pernah dicabar untuk muncul dalam TV Al-Hijrah dengan Dr. Syed Muzaffar untuk berdebatkan tentang FEGE ni tapi Moses ataupun suami Saad tu dia mengelak walaupun dia minta bayaran sebanyak 5,000 dan sebagainya. Okey. Itu ada story lain. Jadi kalau just for info tadi pasal satelit itu tadi, apabila kita berada di bawah daripada geostationary satellite tu, roket yang kita lancarkan tu dia akan bergerak lebih laju daripada pergerakan bumi. So pergerakan bumi pada khatulistiwa dia lebih kurang, kalau tak silap saya, dalam 1,100 atau 1,600 km/h. Itulah kelajuan bumi pada ekuator. Jadi kalau you belajar, saya ingat lagi waktu form 4, form 5, ada satu kartun dalam buku fizik. Dia swing the bola golf, dan bola golf tu bergerak berapa minit atau berapa saat lepas tu atau berapa jam lepas tu, bola golf tu dia pusing, dia muncul balik daripada belakang dia. Ada satu kartun fizik Jadi dia ada formula kat situ. Seandainya kita boleh swing bola golf dan bola golf tu bergerak pada kelajuan 11 km per saat, kalau tak silap saya, theoretically bola golf tu akan memusingi dan mengorbit bumi 11 km per saat. Very fast. Kita abaikan fiction. So bola tu akan memusingi bumi dalam bentuk orbit. So selagi mana kita di bawah geostationary satellite tu tadi, geostationary orbit tadi, any objek yang bergerak dalam
altitude tersebut bergerak lebih laju daripada bumi lah, lebih laju daripada 1600. Jadi waktu Sheikh Muzaffar was launching, just for info, pada tahun 2007, dia dilancarkan pada bulan Ramadan. Sheikh Muzaffar pergi Space Shuttle pada bulan Ramadan. Okay. Jadi saya di brief dalam program astronaut tu, if you been selected, pada masa tu saya ingat jadi Sheikh Muzaffar punya roket akan bergerak memusingi bumi lebih laju daripada bumi, yang mana malam dan siang di dalam Space Shuttle tu adalah lebih kerap ataupun lebih cepat daripada kita punya 12 jam sehari lah, ataupun 12 jam siang, 20 jam malam. So in fact, kalau you berada pada ISS, International Space Station, ISS dia below geostationary orbit. Di ISS you akan jumpa siang dan malam, kalau tak silap saya, every 45 minutes. So every 45 minit dia jadi siang, lepas tu 45 minutes kemudian dia akan jadi malam. Jadi macam mana Sheikh Muzaffar nak berpuasa di ISS? Adakah dia berbuka setiap 45 minit, lepas tu berpuasa another 45 minit? Betul tak? Faham tak saya cakap apa? Jadi kat situ fatwa agama terpaksa mengeluarkan fatwa mengatakan Sheikh Muzaffar kena berbuka dan berpuasa ikut masa launching, which is waktu tu dia launching dekat Russia ke dekat something, saya tak ingat dia launch kat mana. So you kena berbuka puasa ikut masa launching tersebut. In fact banyak lagi pada masa tu, macam mana nak solat dekat space station. So dia terpaksa bertayamum dengan menyentuh permukaan kapal angkasa. Jadi banyak yang majlis agama terpaksa mengeluarkan fatwa pelaksanaan solat, menghadap kiblat dan sebagainya di angkasa, dan termasuk juga buka puasa tu tadilah. Tapi tu salah satu cerita yang best kan, Encik? Tu boleh ketengahkan juga tu nanti bila mungkin kita boleh, mungkin next time, sebab mungkin 1 jam tak cukup sebenarnya. Sebab daripada 12,000 12,000. Ya, saya. Encik sampai dapat yang 1,000 lebih. Dia jadi top 129 kalau tak silap. Saya 126 lah. On the day of the selection tu. Tu cerita lain. Itu cerita lain. Itulah. Tapi saya ada Encik Azhar cerita kat saya yang pasal graviti pula kan. Kiranya ni dia tak yakin pasal graviti juga. Sebab graviti debunk dia orang, menafikan tentang flat earth tu tadi. Jadi dia terpaksa menafikan apa yang menafikan mereka. Itu yang macam saya kata dia cherry pick tu. Dia hanya memilih apa yang bersetuju dengan mereka. Tapi kalau macam kita cakap tu, kalau kau tak percaya graviti, macam mana kau boleh stay dekat tanah ni kan? Apa kau punya sains yang mengatakan kau boleh stay kat tanah ni? Untuk geng-geng flat earth ni, dia akan mencari something else untuk menggantikan apa yang kita perjuangkan tadi. Contoh, mereka tak percaya gravity, tapi mereka percaya tentang density. Contoh, dia kata objek jatuh ke bawah disebabkan oleh density, bukannya disebabkan oleh gravity. Jadi mereka percaya density, tapi mereka tak percaya pada gravity. Jadi pada mereka jatuhnya suatu objek disebabkan oleh density, ketempatan, bukannya disebabkan oleh gravity. Tetapi kalau you from the background science, ataupun engineering, kalau you belajar topik contohnya static dynamic, jatuh atau timbulnya satu objek itu ada berkenaan dengan apa yang kita kena develop, apa yang kita kenali sebagai free body diagram. You buat total force, what is total force up versus total force down. Jadi sebenarnya dalam formula, kalau saya boleh cakap dalam bentuk formula, sebenarnya kita tak ada isu tentang density. Tetapi density bukanlah penyebab kenapa suatu objek itu up and down. Sebab naik atau turun satu objek itu got to do with the weight ataupun lift. Kalau lift dia tinggi, dia akan terapung. Kalau weight dia lebih tinggi, dia punya lift, dia akan jatuh ke bawah. So kalau kita tengok what is the formula for weight, weight adalah berkaitan dengan density kali dengan gravity. In fact, dia kali dengan satu lagi, which is kali dengan volume. So density kali gravity kali volume is equal to weight. So kita tak menafikan density juga, tapi mereka punya formula is only half true saja. Dia ada 3 elemen untuk menyebabkan dia jadi weight, which is density kali gravity dan juga kali volume.
Alright. So kalau Tak macam limiting. yang Ya. kalau argument yang pasal Ya. bumi seluas infinity tu lah. Wow. Tu macam mana pula? Itu adalah pemahaman mereka sebenarnya. So dalam grup Flat Earth, saya dah setelah 3 tahun, saya bercakap dengan dia orang, sebenarnya saya lebih faham Flat Earth daripada mereka sendiri sebenarnya. Oh, Sebab macam tu. dalam puak-puak Flat Earth ni, dia sendiri sesama mereka bertelagah, walaupun dia orang tak nak bertelagah in front of us. Kami selalu, saya sendiri bertanya kepada mereka, okay, why not among you Flat Earth, tolong decide bumi ni sebenarnya adalah infinity ataupun dia dilingkari oleh tembok ais. Sebab ada Flat Earth mengatakan Ada betul. ujung Ada bumi flat ni earth yang adalah pernah dengar kan? adalah ada tu tembok ais apa semua. Tembok ais yang tinggi, betul tak? Betul. Tapi ada Yang satu kat tengah tu pula sebenarnya Antartika. Antartika, betul. Dan ada dikawal oleh Yang tengah Antartika. Dikawal Itu dia tak ada cakap. Yang tu dah lupa cakap apa. Ada dia orang kata di luar tu ada dikawal oleh askar NATO dan sebagainya, yang mana orang biasa tak boleh cross untuk umur. Jadi saya pun heran macam mana dia orang come out dengan the idea kan. Sebab mereka kata bahawa dunia ni dikawal oleh mereka-mereka yang nak kontrol hasil bumi lah, New World Order lah, you know, NWO lah, Illuminati dia lah, balik pada konspirasi balik. Konspirasi, betul dia. Pasal balik konspirasi. So macam nak jawab soalan tu tadi kan, dia bertelagah antara dia orang. Ada, bukanlah telagah, kalau dia telagah dengan kami nampak sangat sama mereka pun tak bersetuju kan. Tapi ada yang kita tanya, sebenarnya Flat Earth ni ujung dia apa? Adakah tembok yang tinggi ataupun infinity? Sama juga kita tanya, apakah hujungnya angkasa lepas ni? Sebab ada sebahagian Flat Earth mengatakan bumi ni dirangkumi oleh kubah ataupun dom. Tapi ada Flat Earth yang lain mengatakan bahawa udara kasa ni berterusan infinity ke atas. So udara ni infinity sampai bila-bila ke atas, dan juga dia infinity hujung dan tak bertepi. Jadi macam-macam version sebenarnya. Betul. Matahari yang di dalam dom, ada matahari di luar dom, saya pun tak tahu, sama-sama dia orang pun tak sepakat. Setuju. Sebab saya ada tengok yang video yang pasal apa FE101 tu, yang Cik bagi. Yang pasal tu lah, yang pasal map dia bulat, lepas tu sekeliling tu ada air. Saya pun tak faham lah. Tapi itu channel yang hot juga pasal sebenarnya kalau boleh kita tengok macam bagaimana wujudnya Flat Earth balik tu kan. Tadi saya cakap 2200 tahun lepas pemahaman Global Earth kan. Sebenarnya the history of science astronomy tu sendiri dah jauh. Selain pada 2200 tahun, kemudian macam mana astronomers dapat mengira jarak bulan, dapat mengira jarak matahari dan jarak planet, kemudian keluar apa yang kita ingat sebagai Kepler's law, dan Newton dapat keluar the formula of gravitational law dan sebagainya. Jadi perjalanan astronomi, astrofizik tu sendiri sebenarnya adalah satu perjalanan yang dah jauh, yang dah dikemaskan kini over the time. Jadi Flat Earth ni adalah jauh sebelum tadi, dan macam saya cakap tadi, kebanyakan Flat Earth punya pemahaman sains tu adalah half. Selalu saya sebut adalah half knowledge is more dangerous than no knowledge at all. Sebab kalau you tahu sedikit sebenarnya bahaya sebenarnya. Better you tak tahu langsung. Jadi kita boleh ajar daripada A to Z. Tapi kalau you ada half knowledge, half cook, you tak faham beyond the calculation, the physics, astrophysics, Einstein general theory of relativity dan sebagainya. Jadi itu adalah bahaya lah. Jadi half knowledge is more dangerous than no knowledge at all. Jadi itu yang saya sebenarnya worried, sebab subjek ni sebenarnya dia kebat so called, sebab dia aras tinggi. Tapi macam saya terfikir pasal ni, macam Cik Azli kata tadi, Cik Azli pun tak setuju kalau orang tu believe Globe Earth itu sendiri, kalau tak ada kan. Contohlah, tak semua orang dalam dunia ni macam belajar sains kan. Betul. Tapi diorang still percaya Globe Earth.
sebab dia orang tengok gambar ke, tengok video ke kan. Itu yang mereka selalu perdebatkan ataupun mereka kata yang kita ni sebenarnya telah didoktrin daripada kecil, daripada buku-buku sains, daripada pendidikan awal, dan kita ni didoktrin, kita di brainwash. Jadi pada mereka menganggap mereka ni adalah golongan-golongan awaken ataupun chosen ataupun terpilih. Jadi mereka ni adalah segelintir dari majoriti yang nampak hakikat kebenaran. Itu yang mereka anggap diri mereka Jadi chosen saya selalu kata the chosen macam ni lah macam masyitah perjalanan mimpi yang terakhir kan, bukan calang-calang tu orang dapat mimpi macam tu kan. Jadi mereka menganggap mereka adalah segelintir yang ini. Jadi mereka chosen, terpilih dan diperlihatkan so called Ya, okeylah. Tanya lah. Yang kalau kita pasal Al-Quran boleh sentuh? Boleh insya-Allah kalau saya jawab. Okey, pasal Al-Quran lah. Sebab orang yang macam Cik Azir kata ni, dia orang cari picking apa semua kan. Diorang pun jadi picking dalam bentuk dalam kes Al-Quran ni, sebab ada juga diorang ambil surah-surah yang serta-serta surah yang support diorang punya yang kita kata pasal bumi tu dibentang. Betul hamparan. Hamparan macam mana pula? Itulah sebab itu balik kepada tafsir tadi yang saya cakap tu tadi kan. Kalau kita berdebat tafsir, dia sebenarnya dia tak ada end. Sebab kalau you kata tafsir hamparan is equivalent to rata, dan saya kata hamparan adalah kata kerja kan. Saya boleh hamparkan satu kapet di atas permukaan kereta contohnya. Kereta tu tak flat. Saya menghamparkan kapet di atas permukaan kereta kan. Kereta tu dia lekuk-lekuk, then hamparan tu akan jadi lekuk-lekuk lah. Jadi kalau kita kata hamparan tu adalah satu kata kerja, ini kalau kita nak cakap dalam tafsiran lah kan, pun boleh. Tapi mereka memilih yang hamparan tu adalah flat. Jadi argument ni takkan habis lah. Takkan selesai lah. Faham. Jadi Apa lagi? Oh, sorry. Sorry. Sampai habis lah, benda tu akan still balik. Just macam a cycle je lah kan. Sebab tu kalau saya kata why don't you refer kepada ahli tafsir kan, ulama, mufti, Zakir Naik ke contoh-contohnya kan, yang mereka lagi arif dari kita kan. Tengok macam mana tafsiran mereka mengenai flat earth ataupun global earth ni. Jadi so saya lebih suka, bagi saya lebih like to say that choose to understand first, believe second. But science is about understanding, it's not about the belief. So if you understand, then it will lead to what to believe lah, sebab you kena faham kan. So saya lebih berminat untuk memahami suatu subjek tu daripada simply believe. Jadi itu yang apa ni, yang I'll say choose to understand first then believe. Kalau kita cerita pasal ni pula, saya ada lah soalan-soalan ni kan. Okay. Kan Cik Azli pun ada bagi soalan-soalan yang daripada padu ni kan. Saya nak tanya juga, macam mana flat earth ni dia explain pasal gerhana matahari yang gerhana bulan? Oh ya, betul. Itu adalah salah satu fenomena yang very obvious untuk mengetahui bahawa bumi ni adalah bulat ataupun GE dan bukan hanya itu. Sebelum itu, kalau boleh kita sentuh sikit, adalah pertama, long time ago adalah argument tentang flat earth ataupun global earth. Jadi apabila kebanyakan astronomers faham yang bumi ni adalah berbentuk bulat, sebenarnya ada lagi satu argument yang tak settle selepas tu, which is adakah bumi dan matahari ni ada heliocentric ataupun geocentric. So geocentric, the definition geocentric adalah bumi sebagai pusat di mana matahari memusingi bumi, bulan memusingi bumi, dan bintang-bintang semua memusingi bumi. Itu maksud dia geo. Geo adalah bumi, geocentric. Okay. Dan lagi satu adalah pemahaman heliocentric. Heliocentric adalah matahari sebagai pusat solar system, yang mana
planet-planet termasuk bumi memusuhi matahari. Jadi walaupun selepas mereka daripada Eratosthenes tadi, selepas tu ada lagi beberapa astronomers yang lain, nanti saya akan mention, memahami bahawa bumi ni bulat. Ada pula argument kalau bumi ni bulat, adakah dia heliocentric ataupun geocentric? Jadi soalan geocentric ataupun heliocentric hanya terjawab 500 tahun yang dulu. Geocentric 2200 tahun yang dulu kan, tapi masih ada argument. Tapi walaupun dah faham geocentric, ada pula konsep dah faham GE ataupun V, ada pula satu benda yang tak settle, which is adakah heliocentric ataupun geocentric. Jadi geocentric ataupun heliocentric tadi dah disettlekan oleh Galileo 500 tahun yang dulu, okey, melalui observation planet-planet. Okey, itu saya tak masukkan dalam saya punya YouTube lagi. Fenomena tu pergerakan planet yang kita kenali sebagai retrograde motion. Retrograde motion adalah pergerakan planet yang mana kita akan dapati certain planet dia bergerak katalah daripada timur ke barat. Ada certain months planet tu akan bergerak daripada barat ke timur pula untuk satu masa, untuk beberapa minggu. Kemudian dia akan pusing, dia akan bergerak balik timur ke barat. Jadi kita nampak seolah dia bergerak ke depan, kemudian dia bergerak ke belakang untuk beberapa minggu ataupun beberapa bulan, lepas tu dia bergerak ke depan balik. So kenapa fenomena ni berlaku pada planet tersebut? So planet tu adalah planet Mars. Jadi yang penemuan ni adalah Galileo 500 tahun melalui dia punya teleskop. Teleskop sana waktu tu adalah primitif lah. Dia boleh nampak objek dan dia boleh plot dia punya positioning kan. Jadi dia heran kenapa planet Mars yang boleh bergerak ke depan, lepas tu ke belakang, lepas tu ke depan balik. Term tu dipanggil retrograde motion, R-A-T-R-O-G-R-A-D-E, motion. So this is only possible sekiranya bumi is not at the center, ataupun it is only possible sekiranya bukannya geocentric. It is only possible sekiranya bumi dan juga planet-planet lain memusingi satu objek lain. Pada masa tu baru dia kata bahawa kita semua ni sebenarnya memusingi matahari. So pada masa tu konsep heliocentric. Tapi you tahu apa terjadi pada Galileo pada masa tu? So 500 tahun yang dahulu, sebuah negara, in fact di UK, Galileo ni adalah orang Itali. Jadi kalau kita hidup 500, 1000 tahun yang dulu, negara-negara is governed by ugamawan. Christian lah. Christian dia govern by raja mesti sangat-sangat depend pada ugamawan dan sebagainya. Jadi pada masa tu apabila dia kemukakan, waktu tu dah tak kemukakan GE ataupun FE tadi, pada masa tu adalah heliocentric atau geocentric. Jadi apabila dia kata bahawa bumi is not the center of the earth, center of the universe, tapi kita sendiri pusing matahari. Jadi apa terjadi pada dia? Dia kena brainwash, dia kena macam home arrest. Home arrest maknanya dia tak boleh keluar rumah. Ada cikgu agama akan datang kat rumah, kena torture kau, faham tak? So dia kena home arrest, tak boleh keluar, dia kena bumi ni is the special in the universe. Semua pusing bumi sebenarnya, bukannya, faham tak? Faham. Jadi kalau you hidup 500 tahun yang dulu, kalau you cakap bumi pusing matahari, you pun kena home arrest. Saya pun kena home arrest, kena brainwash, kena cikgu agama datang kat rumah. Faham tak? Faham. Jadi sekarang ni dalam textbook kita dah faham daripada konsep space dan sebagainya, semua planet pusing matahari. Betul tak? Betul. Macam mana bulan Mars tu boleh patah balik pula tu? Planet. Ya, planet yang retrograde motion. Retrograde motion. Sebab sebenarnya itulah kalau kita punya kelas ni adalah kelas visual, saya boleh linkkan YouTube yang related dengan retrograde motion. So tapi tak apa, you guys yang ni saya bagi clean note saja. You boleh type retrograde motion, Mars retrograde motion. So dari situ dia akan tunjuk perspektifly kenapa berlakunya pergerakan depan ke belakang. So, sebenarnya bukannya planet tu bergerak ke depan ke belakang, tetapi sebab bumi bergerak,
relative to matahari, tapi ada objek lain bergerak juga. Jadi ada masa-masanya kita bergerak lebih laju daripada planet tersebut, dan ada masa planet tu at the far distance dia bergerak seperti perlahan dan dia ke belakang. So subjek ni mungkin you tak faham, tapi kalau you ada YouTube, you boleh buka retrograde motion, Mars retrograde motion, dia akan tunjuk secara visually, you akan nampak. Jadi apa yang saya nak cakap balik kepada human sense adalah poor data collector. Saya boleh bagi satu andaian atau satu pemahaman sebab benda ni berlaku dengan saya waktu saya tingkatan 3 sebab saya kadang balik kampung, balik rumah mak paksa, saya naik bas. Zaman saya dulu naik bas apa? Tukar-tukar tu tak? Zaman dulu kita nak daripada Kota Tinggi pergi ke JB kena naik bas. Tukar-tukar. Okay. Jadi kalau you pernah experience ni, mungkin you pernah experience ni dalam train, tapi dia punya fenomena sama. Jadi saya ingat lagi waktu saya naik bas, kadang saya penat, saya terlelap dekat belakang seat, and suddenly ada bas kan, bas banyak kan, kiri kanan banyak bas, and suddenly saya perasan macam bas saya dah bergerak. Dia macam berundur. Tapi after some time baru saya perasan, sebenarnya bukan bas saya berundur, tapi bas sebelah dia bergerak ke depan. Faham tak saya cakap apa? You pernah experience benda ni tak? Pernah. Saya pernah masa dalam kereta lah. Ada dalam kereta, okey. Kita kat parking, betul ada orang keluar belakang. Kita rasa kita yang keluar belakang, tapi sebenarnya orang tu yang macam tak take handbrake ke apa ni kan? Betul. Okey, kalau saya tanya you, bila masa yang you tahu siapa yang stay, siapa yang move? Bila masa you akan tahu? Pada masa tu, you dalam kereta kan? You perasan macam, you kata kereta depan, you rasa macam you berundur Tapi lepas tu tak lama betul you perasan, bukan you berundur, kereta sebelah yang bergerak ke depan kan? Bila masa yang you tahu sebenarnya, sebenarnya kereta depan yang bergerak ke depan, kereta sebelah tu bergerak ke depan, bila masa? Bila saya tengok semua tempat lah. Yes, bila you nampak apa yang kita kenali sebagai background, betul tak? Background. Bila kita nampak the background yang di luar daripada kereta tu, kita nampak pokok dan pokok tu stay. Aku punya kereta ni yang bergerak, aku dengan pokok tu. So dalam saya punya YouTube, saya ada put first topic, kita kenali ni sebagai frame of reference. So who are stay, who are fixed. Okay, who are stay, who are fixed, who are move, who are stay. So kita panggil frame of reference. Jadi apa yang terjadi pada awak dalam kereta tu tadi, kan? Sebab awak tak ada frame of reference. Awak punya frame of reference adalah kenderaan tu saja. Tapi apabila kereta tu melepasi awak, you nampak ada satu objek background yang pokok contohnya, pokok tu stay. So aku tahulah aku yang stay. So maksud saya kat sini, apabila kita nampak dua objek saja, kita tak nampak the background, kita tak tahu sebenarnya siapa yang bergerak, siapa yang stay. Jadi dalam konsep yang pertanyaan anda tadi, yang mengenai retrograde motion tu tadi, sebenarnya kita tak tahu kita yang bergerak ataupun matahari yang bergerak. The only way kita boleh tahu siapa stay dan siapa move sebenarnya adalah kita have to fix a frame of reference. Apakah frame of reference? Frame of reference kita adalah bintang-bintang di background tersebut. Background tersebut. Jadi bila kita nampak background tersebut, baru kita tahu siapa yang stay, siapa yang move. So dalam case retrograde motion yang saya mention tu tadi, nanti kalau you tengok dengan animation retrograde motion Mars, kita boleh tahu siapa sebenarnya yang bergerak ke depan, siapa yang bergerak dengan ke belakang, dengan kita fix kita punya position bintang-bintang yang kat belakang Mars tu tadi. Baru kita tahu sebenarnya kita pun in motion, tapi at a certain point apabila kita di belakang matahari with respect to Mars tu, sebenarnya dia pun bergerak sama, tapi sebab kita ada different position of matahari, sebenarnya kita nampak dia seperti reverse. Tapi sebenarnya bukan dia reverse, tapi sebab kita sendiri bergerak. So kat situ dah, sebab itu Galileo mengatakan bahawa bumi bukannya statik dan semua objek mengelilingi bumi. Sebab bumi sendiri adalah bergerak bersama dengan planet lain. Sebab position orbit yang berbeza, ada certain masa kita nampak dia bergerak depan kita dan ada masa kita nampak dia bergerak ke belakang kita. Tapi sebenarnya it is only relative motion saja, seperti dalam kereta tu tadi. Kalau you tengok video YouTube tu, you akan faham secara explanation retrograde motion of Mars. Okay. Kalau Okay. Faham.
Akil dia sakit perut tadi dia kata. Alah, Kil. Biasa saya cakap ni orang sakit kepala. Tapi kalau sakit perut saya tak pernah dengar lagi, Kil. Tak apa. Okey je. Okey, Kil. Akil dia next level. Kita banyak belajar. Kita nak santai je, Kil. Okay. Betul. Sorry ya, kadang-kadang saya terserius sikit. Tak apa. Menarik. Tapi Saya nak jangan cerita pasal terserius. Mas lah, boleh je? Boleh. InsyaAllah kalau saya boleh jawab lah. Sebab yelah masing-masing tahu pasal Elon Musk kan, dia kan macam nak Elon kerja-kerja Musk. pergi Okay. Mars. Elon Musk. Okay. Kenapa dia nak pergi Mars? Kenapa dia tak pergi planet yang sebelum bumi lagi? Kenapa nak? Sebelum tak tahu lah. Mars kat sebelum ke selepas bumi lah? Mars nombor Tak 4. ingat, tapi kenapa dia nak pergi Mars? Okay, good question. Kenapa dia nak Bumi pergi Mars? adalah planet yang nombor berapa? Bumi ketiga Ketiga kan? Planet ketiga kan? Planet adalah nombor 3. Kita ada planet yang pertama, kita dalam English kita panggil Mercury ataupun dalam Melayu kita panggil Euterid. Mercury, Venus, Earth, Mars. So 4 planet ni kita kenali sebagai inner planet, dan lagi kita ada 9 kan. So 4 planet ni kita panggil inner planet, yang lagi 5 kita panggil dia sebagai outer planet ataupun jovial planet. So 4 planet inner ni adalah planet solid. Maknanya objek kita adalah planet kita adalah solid, kita ada base ground dan sebagainya. Tapi planet-planet yang ke-5, ke-6 which is Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus dengan Pluto tu adalah planet-planet, kecuali Pluto adalah planet-planet gas, planet-planet gas. Contohnya Jupiter adalah planet yang terbesar, dia adalah 70% composition adalah hydrogen. Jadi soalan dia, kenapa kita Mars, kenapa tak selainnya Sebab Mars adalah planet yang terdekat dengan kita selain planet Venus. Tapi Venus kita tak boleh pergi sebab dalam 4 planet ni, Mercury, Venus, Earth dengan Mars, Venus adalah planet yang terpanas sekali. Bukannya planet yang pertama yang terpanas, tapi planet kedua adalah planet yang terpanas. Jadi you cakap kenapa planet kedua lebih panas daripada planet pertama? Sebab tu dalam orang putih dia ada kata hell like Venus. Dia tak cakap hell like Mercury, dia cakap hell like Venus. Sebab dekat Venus kepanasan dia adalah 450-490 degree Celsius sangat panas. Dia adalah paling panas. Ya. So the reason why dia panas sebab Mars adalah planet yang punya very tebal atmosfer dia. So atmosfer dia adalah, saya kalau tak silap saya 95%, 93 or 95% carbon dioxide. So carbon dioxide adalah gas berat Kalau kita ada gas carbon dioxide dekat rumah, kalau kita buka Venus. Venus adalah composition dia adalah 90% or 95 or 93% of carbon dioxide. Jadi dia punya atmosfer dia adalah sangat tebal dengan gas berat lah. Jadi atmosfer dia behave sebagai blanket. Kalau kita tidur, kenapa kita rasa panas? Sebab kita pakai blanket. So haba yang terbebas daripada badan kita akan terperangkap antara body kita dengan blanket tu. Jadi body kita jadi panas sebab kita trap the heat tu. Jadi dekat Mars ni sebab atmosfer dia tebal, jadi haba dia tu terperangkap, dan dikatakan bahawa Mars mempunyai hujan. Hujan di sana akan hujan, tapi hujan tu tak sampai dekat dia punya dekat dia punya land, dia dah evaporate balik sebab kepanasan yang tersangat dan hujan dia adalah hujan sulfuric acid hujan. Jadi kita tak boleh pergi pada Venus sebab dia sangat saya cakap Mars tadi, Venus. Tapi di Mars kita boleh land sebab dia much friendly. So dalam astronomi, Bumi dengan Mars ni dikenali pada zon yang kita kenali sebagai Goldilocks zone. Goldilocks zone ni maknanya zon yang mana sesuai untuk kehidupan. Okay, sesuai untuk kehidupan. Sebab dia tak terlalu sejuk dan dia tak terlalu panas. So other than that, macam Venus dengan Mercury sangat panas, whereby Jupiter, Saturn, Neptune tu sangat sejuk. Jadi dua planet ni adalah planet-planet yang so-called
good habitable place lah, so called lah. Itulah kenapa Mars adalah interesting planet untuk dipelajari lah, untuk dikaji ya. And ada teori yang cakap yang Mars ada macam Air. habitable planet. Ya, ada air satu and boleh tinggal. So didiami. So Mars tu flat ke tak? Kita lah gurau. Kita panggil apa? Flat Mars. Kita flat Earth, dia flat Mars Okay, baik. Jawapan tu adalah salah satu jawapan yang dah ditanya lah, bukan pasal flat pasal tadi tanya soalan pertama tadi apa? Boleh didiami Ya, yang boleh didiami tu. Sebab banyak teori pula cakap yang pasal Mars is the next Earth. Ya, something like that lah. Something like that kan. Well, kalau tengok the study of, sebenarnya ada satu soalan yang selalu dipertanyakan. Saya pernah dalam debat-debat dengan grup-grup ni, dia kata kenapa kita nak menyusahkan diri nak belajar tentang planet-planet lain kan? Dah cukup pandai ke ataupun dah cukup ke kita belajar pasal bumi ni? Tapi sebenarnya jawapan untuk soalan tu adalah sebenarnya study is never end. Kita can study banyak benda dan kita boleh study apa yang berlaku pada bumi dengan mempelajari apa yang berlaku pada planet. Jadi kalau ikut ikut scientific daripada observation, kita nampak adanya macam salur-salur seperti sungai dan kebanyakan lurah-lurah sungai di Mars. Dia nampak, kita panggil terusan-terusan. Tapi in actual kita tak nampak pun air, ada kejutan air di sana. Jadi apa yang menyebabkan terusan-terusan yang berbentuk sungai ni? Jadi scientists believe that Mars used to have water macam bumi, satu masa dahulu. Tapi basically air sungai dan sebagainya, dia dah evaporate dan tersejat ke atmosphere. Jadi they believe that research still banyak yang still ongoing dijalankan. Jadi soalannya, kalau ianya seumpama terusan, apakah yang menyebabkan terusan tu? Jadi di situ pemahaman berkemungkinan wujudnya sungai-sungai di sana ataupun mungkin ada laut. Jadi kenapa dan ke mana air-air tersebut menghilang kan? Jadi salah satu yang scientific faham adalah dari topik environment ataupun atmosphere. Jadi kita dapati bahawa Mars sekarang mempunyai juga quite big amount of dia punya carbon dioxide. Kalau tak silap saya 70% kalau tak silap saya. Tapi dia tinggilah, tapi tak setinggi Venus. So dia mempunyai carbon dioxide yang quite tinggi juga. Dan sains dah heran ataupun kita wonder kenapa bumi punya carbon dioxide sangat sedikit. Yang just for your information, carbon dioxide di bumi adalah 0.03% saja. Atmosfer kita punya 78% nitrogen, 78% nitrogen, and 78% nitrogen ni sebenarnya tak digunakan oleh badan kita pun. Tapi saya akan mention siapa yang gunakan nitrogen tu. Dan 21% oksigen. Jadi 78 campur 21 dah 99%. So ada 1% balance kan. Apakah 1% balance tersebut? Salah satunya adalah 0.03% adalah carbon dioksida. Jadi kenapa carbon dioksida bumi adalah dalam satu kuantiti yang sangat kecil, cuma 0.03%, whereby setiap hari pembakaran daripada terbuka, pembakaran kereta, that semua membebaskan carbon dioksida, betul tak? But still pembakaran kita panggil burning fossil ni to atmosphere is still end up cuma 0.03% saja. Whereby dekat Mars tak ada kereta pun. Kan? Tak ada pembakaran fosil pun, tapi dia punya carbon dioxide lebih 70% dan above. So itu ada kena mengena dengan, saya pernah cerita dengan Muaz, that's got to do with
dekat bumi ni ada air. So air adalah, kalau the word adalah penyah karbon dioksida di dalam atmosfer apabila berlakunya hujan. So apabila berlakunya hujan, karbon dioksida akan terserap di dalam air. Kemudian karbon dioksida yang terserap dalam air itu berbentuk kita kenali sebagai carbonic acid, masuk dalam tanah. Kemudian mineral akan bind seperti kalsium, magnesium akan bind carbonic acid ni menjadi kalsium karbonat, magnesium karbonat dan sebagainya. Jadi CO2 kita dekat atmosfer ni been scrap ataupun ditangkap oleh hujan dan air dan akhirnya jadi karbonat, kalsium karbonat, magnesium karbonat dan sebagainya, dan dia terperap di dalam gunung, batu-batu kapur dan juga yang paling banyak karbonat ni di dasar laut. Jadi karbon dioksida kita ni over the time dengan berlakunya hujan on and on, karbon dioksida kita ni ditangkap dan diperam di dalam bumi. Jadi kenapa Mars tak berlaku sedemikian? Satu, dia berlaku apa yang kita kenali sebagai runaway greenhouse gases, runaway greenhouse gases, yang mana karbon dioksida yang terperap di dalam karbonat ni dah terbebas ke atmosfer mereka. Jadi karbon dioksida ni kita kenali sebagai GHG, greenhouse gases, yang mana dia akan menyebabkan atmosfer dia akan menjadi lebih panas. Dengan lebih panas ni akan lebih membebaskan karbonat yang terperangkap di dalam yang karbonat tadi. Jadi worse become worse. Benda teruk jadi lagi teruk, yang akhirnya sekiranya mereka ada air itu akan tersejat disebabkan oleh kepanasan yang double, yang berperingkat tu tadi saya cakap tu. Jadi we can learn what will happen to us dengan study what already happened to our planet sebelahan. So that is the reason why we want to study what happened to other planets. Agak heavy topik hari ni, saya minta maaf. Kalau saya tanya saya. Saya. Tak apa, saya screen. Okay, alright. Okay. Apa je? Walaupun tajuk PLS. Cerita sama saya. Nanti pasal sekarang kan macam Daging. Mas breaking. Oh, kata nak pergi mas, nak kelas mas. Oh, ya ke? Okay. Muaz breaking ah Muaz. hello, Dengar tak? sebab internet lah. Okay. Oh, okay. Okay, dia okay. Puas aku rasa kau lagging. Kalau tak elok. Oh, tak boleh tu. Akil teruskan lah. Dia memang tengah lagging lah. Okay lah. So mungkin saya agak Muaz nak tanya tentang eksplorasi Mars kot. Kenapa? Ya, rasanya. Saya ada baca jugalah. Apa yang Mars sebenarnya bukannya totally tak ada air. Jadi kebanyakan kalau kita tengok di Mars, di kutub utara dan selatannya, Mars ada kutub utara dan kutub selatan, serupa macam bumi yang mana kutubnya mempunyai ais. Dan di bumi sendiri sebenarnya di bumi sendiri sebenarnya kita mempunyai banyak air underground water di dalam tanah underground water. Sebab tu bila kita gali at a certain point akan keluar air mata air because underground water wujud. Jadi mereka scientists believe juga yang bahawa dekat Mars ada underground water. So sama ada underground water tu freeze up, dia membeku ataupun tidak, itu tidak dapat dipastikan lagi, tetapi for sure kutub utara dan kutub selatan adanya air lah dalam bentuk ais. Jadi one of the interesting topic yang been like to be explored, tapi saya tak tahu is possible or not, adalah mewujudkan apa yang dikenali sebagai terraform. Terraform adalah how to cairkan, macam mana nak mencairkan underground water ataupun ais di Mars tersebut. So terraform adalah proses to build up heat dekat Mars, therefore akan mencairkan ais ni tersebut. Jadi why it is important untuk mencairkan ais tersebut, sebab air adalah
in fact dalam Quran ada mention ni, sebab tu bila kita cakap kenapa air adalah sumber kehidupan, sebab it is not air tu minum ke semua. Jadi dalam sains pun kita percaya bahawa air adalah medium ataupun catalyst untuk bermacam-macam benda, DNA dan sebagainya untuk jadi we need to have the water. So satu sebab adalah dengan mencairkan ais di kutub di Mars tersebut, ataupun konsep yang dikenali sebagai terraform tu tadi, dengan harapan akan hidupnya the basic what they call it life form di dalam air, seperti algae kan, kulat dan sebagainya di dalam air, sebab air adalah sumber kehidupan. Jadi satu fenomena yang kita study dekat bumi adalah the green blue algae dekat bumi adalah algae ataupun basic kehidupan yang menghasilkan ataupun convert solar system, cahaya matahari dan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen di atmosfer. Okey, tadi air tadi saya cakap penting untuk menyahkan carbon dioxide dengan berlakunya hujan, dan juga air adalah a good place for basic algae dan plankton dan sebagainya untuk menghasilkan oksigen di atmosfer. Jadi that's the of course it's not the overnight punya proses, tapi first and foremost we have to have the water there lah. So that is the concept, the terraforming tadi tu. Dia dah sama macam how Earth become to life. Dia start dengan air, microorganism inside. Betul, ada punya, ya. Tapi tengok kan dia macam dia dah meleret daripada flat Earth, tiba-tiba masuk ke Mars sebab tu macam berkaitan. Boleh lagi banyak cerita ni Akil Itu tu panjang cerita tu. Okey dah. So Cik saya rasa kita over dah tak apa, kita stop dulu sampai sini sebab tak apa. seronok sangat borak kan. So macam suka dengar benda ni walaupun saya tak adalah ambil sains. Okey. Tapi memang sukalah benda macam ni. So disebabkan Muaz pun dia punya internet tu problem, tak tahu kenapa. Tapi tak apa. So saya akan wrap up. Lepas tu nanti saya akan promote sekali lah dengan Cik punya YouTube punya channel kan. Okay. Welcome, no problem. Okay, so kepada semua pendengar, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang ke season 2 podcast Serabai. Jadi kepada anda semua yang masih setia mendengar podcast kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Dan selain daripada itu, untuk anda semua yang berminat dengan Cik Azli Mohsin ni ataupun Tuan Azli Mohsin, boleh cek dekat YouTube Azli Mohsin. Saya akan letakkan dalam description tu YouTube channel Azli Mohsin. Kat situ dia ada bercakap tentang aerospace, dia ada bercakap tentang macam-macam benda, dan saya rasa memang benda ni memang akan kita nampak macam interesting lah in a way untuk kita faham tentang apa itu macam debunk of the flat earth sendiri. Kita mungkin tak nampak dalam jangka masa yang pendek ni, kita tak nampak, tapi ingat kat in US dulu flat earth mula macam ni juga. Tak nampak, and then tiba-tiba it grow up bigger and bigger. So to you guys out there, just read. Just read. Alright, so to you guys out there, if you guys interested in more detail about this topic, you guys can check Cik Azli Mohsin punya YouTube channel. Okay guys, so kita akan jumpa lagi untuk minggu hadapan, tarikh yang sama, hari yang sama, masa yang sama, dan jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Ikon mau masuk. Terima kasih. Ikon mau masuk ni. Muaz mau masuk. Sorry. Alamak. Aku dah lepas lah tadi. Saya ingat dia disabotaj oleh Flat Earth lah, saya rasa lah. Itu lah tu. Disabotaj dengan Flat Earth ni. Muaz, kau lah habiskan. Kalau lah kau dah masuk kan. Dah habis lah? Tak adalah, kau rap up. Okay. So daripada apa yang kita dengar daripada Encik Azli,
Azli ni apa yang aku nampak Kel kan. Kita punya gas ni bukan gas yang calang sebenarnya Kel. Setuju, Aku setuju. rasa memang banyak kita belajar kali ni. Kan? Susah kita nampak gas macam ni. Dan memang saya rasa saya nak terima kasih pada Jadi dapat share experience, share Sama-sama. Ya. Sama-sama kena bagi bukan peluang. saja Terima kasih. bukan Sama. dia bukan saja datang macam terpaksa tapi saya dapat rasa dia masuk kita jadi Setuju. tu salah satu benda saya suka. Banyak saja soalan yang boleh tanya kan. Nampaknya masa pun dah Tak mengizinkan. so Masuk kira datang. sekarang Time. Ada apa-apa lagi Kira kira apa lagi sekarang kalau mungkin future nanti kalau kita nak ajak Encik Azli lagi ke, nak tahu dia setuju lagi ke nak join. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. mungkin tajuk lain lah pula. Terima kasih. Boleh. Setuju. So okay. By the way, jangan lupa siapa dengan sebab ni, jangan lupa dah subscribe Encik Azli dekat YouTube. Okay, terima kasih. Azli Mohsin. Sebab best lah. Dia baru mula ni, nanti kan dia dah boom baru korang tanya jangan, kena start daripada awal. Dia memang so subscribe Encik Azli dan follow dia punya YouTube. Okay, itu saja untuk wrap up kali ni. So Akil dah settle lagi ke? Dah. Okay lah. So kepada semua, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.